الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tak bawa ke apa ni berat, tak bawa. Tak bawa. Baik. Kita sambung bacaan kitab Mursyiduz Zuwar ila Ziyaratil Akhyar. Pada adab menziarahi para awliya yang telah wafat dan seumpamanya. Adab yang kedua atau wazifah yang kedua yang perlu dilaksanakan oleh kita pada muka surat yang ke-69 bagi tulisan Jawi dan bagi tulisan Rumi muka surat apa? Tak tahu. Rumi apa? 10. Baik, wazifah yang kedua sebaiknya memilih untuk berziarah pada hari Jumaat. Ini seperti yang diriwayatkan daripada Sayyiduna Muhammad ibn Wasi' radhiyallahu ta'ala anhu bahawa beliau sering melakukan ziarah pada hari Jumaat. Maka dicadangkan kepada beliau agar melakukan ziarah pada hari Isnin. Jadi ada orang cadang kepada Imam Muhammad bin Wasi', kata mereka, kenapa Imam Muhammad ini tidak lawat kubur pada hari Isnin? Kenapa dipilih hari Jumaat? Lalu beliau menjawab, balaghani annal mauta ya'lamuna bizuwarihim yaumal jumu'ah wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Maksudnya, kata Imam Muhammad bin Wasi', telah sampai kepadaku riwayat bahawa si mati mengetahui dan mengenali sesiapa yang menziarahi mereka pada hari Jumaat, hari sebelumnya yakni Khamis dan hari selepasnya Sabtu. Maksudnya, jadi kalau lawat hari Jumaat, maka dia akan tahu hari yang sebelumnya siapa yang lawat dan juga tahu dengan hari yang setelahnya setelah itu. Wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Jadi maknanya hari Jumaat itu didahulukan. Boleh juga kalau nak lawat hari Jumaat, hari Khamis pun tidak ada masalah, dan hari Sabtu pun boleh, tidak ada masalah. Cuma kelebihan hari Jumaat tersebut diambil untuk menziarahi orang-orang yang wafat. Sebahagian ulama mengatakan bahawa disunatkan melakukan ziarah pada hari Rabu. Ini kerana terdapat riwayat bahawa yang menyebut bahawa Allah Ta'ala menjadikan cahaya pada hari Rabu. Jadi ada sebutnya macam tu. Dan ada masalah berkaitan dengan masalah ilmu dan pengajian, nak mula hari Rabu ataupun nak mula hari Isnin, yang seperti dalam kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum yang dikarang oleh Imam Zarnuji, dikatakan bahawa dimulakan pengajian pada hari Rabu. Itu pandangan yang dipegang oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Juga daripada pandangan tersebutlah disebutkan oleh sebahagian ulama disunatkan melawat juga pada hari Rabu. Tapi pandangan tu ditolak oleh Sayyidi Syekh Abu Bakar Ahmad, mufti kerajaan India, yang dalam kitab beliau syarahan bagi Sahih Bukhari, beliau menjawab dan menyebutkan kata pandangan yang lebih kuat adalah kalau pengajian dimulakan pada hari Isnin. Kalau hari Isnin adalah lebih kuat dibandingkan daripada hari Rabu, dan adalah dia punya pandangan dan juga hujah-hujahnya dalam masalah tersebut. Dan saya ada sebutkan perkara tadi dalam pengajian kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wa Talaqqi di Pulau Pinang beberapa bulan yang lepas. Menziarahi kubur adalah cahaya dan doa juga adalah cahaya. Maka digabungkan cahaya atas cahaya daripada sesiapa yang menziarahi perkuburan pada hari tersebut. Ini yang pegang dengan pandangan sunat melawat pada hari Rabu. Yang ketiga, wazifah yang ketiga, mengelakkan daripada berjalan di atas kubur
serta duduk di atas kubur. Ini berdasarkan hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la an yajlisa ahadukum 'alal jamrah fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa 'ala qabrin. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu, maksudnya duduk seorang itu di atas bara api sehingga terbakar pakaiannya hingga mengenai kulitnya itu lebih baik daripada dia duduk di atas kubur. Itu maksudnya beratnya orang tadi kalau duduk di atas kubur. Dan dimaksudkan dengan duduk atas kubur juga di sini sebahagian ulama mengatakan ini adalah kinayah kepada membuang najis di atas kubur. Sebahagian sebut macam tu. Hati tengok tu, ada sebut. Sebahagian ulama mentafsirkan maksud duduk di atas kubur dengan makna membuang najis di atas kubur, di atasnya. Bukan dengan makna duduk secara mutlak. Tapi sebaiknya untuk kita mengelakkanlah untuk duduk di atas kubur, kerana kalau kita duduk di atas kubur ni seakan kita duduk di atas rumah seseorang tanpa izinnya. Jadi sebaiknya untuk kita elakkan daripada perkara tersebut. Kadang kita tengok para penziarah waktu menziarahi makam para awliya dan seumpamanya kalau di tanah Jawa kita pergikan makam dia, kan makam wali di tengah-tengah tu, kemudian banyak makam di tepi tu. Dan orang sewenang-wenangnya duduk atas tu. Ada yang lebih buruk lagi akhlaknya, duduk di atas batu nisan yang diletakkan di makam tersebut. Dia pergi duduk tak punggung di atas batu nisan tu. Lagi hebat. Hatta kalau kata ada tu dia punya, dia panggil apa tu? Kepuk tu. Kepuk kan? Kepuk tu kan keliling tu, dia bubuh kat dengan kubur tu. Hatta kalau ada tempat duduk yang selesa macam tu pun sebaiknya dielakkan daripada kita duduk di atas tersebut. Mana tidak ada adab. Orang yang ada adab insya-Allah akan dapat sir, akan dapat rahsia ketika mana menziarahi para awliya dan salihin. Dan kita pun kadang kita pergi lawat orang tadi, kita tak tahu yang kita duduk tadi mungkin tu juga wali Allah Taala. Dan kita dah biadab dengan salah seorang daripada wali Allah Taala yang kita tidak kenali, yang berada di dalam perkuburan tersebut. Itu kena hati-hati, jaga-jaga adab kita ketika tersebut. Yang keempat, wazifah yang keempat, sentiasa menziarahi makam para anbiya, sahabat dan kaum kerabat. Al-Imam Muwaffaquddin rahimahullah mengatakan bahawa perkara ini sering dilakukan oleh para salihin sehingga mereka melihat kebaikan dan keberkatan yang melimpah ruah hasil ziarah tersebut. Kena ada ziarah, kena ada juga. Tapi jangan selalu sangat. Zurghiban tazdad hubba. Ini sampai tiap hari lawat kubur, dia akan hilang syukur, nanti perasaan akan hilang. Kita akan jadi biasa dah nanti pada waktu tu. Misalkan kita takut jadi pekerjaan kita pula dah. Bawa orang untuk kita nak ambil duit. Jangan macam tu. Tak, lawat sekali-sekala. Untuk kenalkan orang dengan makam para awliya Allah Subhanahu wa taala, sekali-sekala itu lebih membekas dalam hati. Kerana Nabi sebut zurghiban tazdad hubba. Jarang-jarangkan melawat akan tambahkan kecintaan. Ini dipesan oleh guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah. Kata beliau, ambil masa dalam contohnya 1 bulan 1 kali. Pergi lawat juga makam para wali Allah Taala. Kerana hati kita ni akan makin kerah. Jadi macam mana nak lembutkan hati tadi? Melawat makam awliya. Bila kita nak mula lawat makam awliya ni, bila kita mula rasa kerah dalam diri kita. Jangan. Kalau mula subuh payah nak bangun, kalau wirid payah kita nak sebut, kalau zikir payah kita nak sebutkan, dan selawat kita payah nak baca, satu hari itu tak baca selawat ataupun tidak baca Quran langsung pada hari tersebut, maka ambillah peluang pada waktu itu untuk menziarahi makam dan juga menziarahi para salihin. Sama ada pergi lawat tok guru yang masih hidup, jaga adab-adabnya, dan juga melawat orang yang para wali dan para guru yang telah wafat, untuk kita mendapatkan sir dan juga keberkatan tersebut. Maka hati kita akan jadi lembut, insya-Allah akan kembali semangat semula untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kerana itu disuruh untuk kita menziarahi orang-orang saleh. Lazimilah perkara ini, katanya, moga kita dilimpahi rahmat dan keberkatan. Jadi kalau ada orang soleh, tahu di mana makam orang soleh, pergi. Di kampung kita kalau ada orang soleh, pergi ziarah. Kalau ke Mesir, ada beberapa makam
banyak maqam dan para ulama dan awliya di sana, pengarang-pengarang kitab-kitab yang agung, yang dimaqamkan di Mesir, para ulama Azhar yang luar biasa ilmunya. Dan kalau pergi ke sana ada beberapa maqam yang kata ulama jangan ditinggalkan. Kalau kita tak sempat nak pergi lawat semua, jangan tinggal sebahagian daripada maqam ni untuk dilawat. Teranya maqam Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu wa ardahu alaihi salam, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepala beliau yang mulia berada di Mesir, badan beliau berada di Karbala, kepalanya di Mesir, dilawat maqam tersebut. Kemudian maqam Sayyidatuna Zainab, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga saudari kepada Nabi Sayyidina Husain alaihi salam. Kemudian melawat maqam Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu taala anhu. Kemudian maqam Sayyidatuna Nafisah. Kemudian maqam Al-Imam Syafi'i. Ada berapa maqam tadi? Dah 5, kan? Al-Imam Sayyidina Husain, Sayyidatina Zainab, Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, Sayyidah Nafisah, kemudian Al-Imam Syafi'i, dan yang keenam maqam Sayyidina Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. 6 ni, jangan tinggal. Nah, maqam ni jangan tinggal. Kalau kata tak sempat sangatlah, kalaulah kita transit sekejap di Mesir, sempat untuk keluar sekejap, itu maqam yang jangan ditinggalkan untuk dilawat. Dan di maqam Al-Imam Ibnu Athaillah tu berhampiran dengan beliau ada banyak maqam ulama, antaranya Sayyidina Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid, Al-Imam Kamal Ibnu Humam, dan juga para ulama, dan ada Sadah Wafaiyah dan seumpamanya, kibar ulama dan para awliya Allah Ta'ala pada zaman mereka dan sehingga sekarang. Itu perkara-perkara. Jadi ada tempat-tempat tertentu. Ada tempat-tempat tertentu yang kalau kita pergi ke tempat tersebut, ada makam-makam yang dilazimi untuk diziarahi oleh para salihin dan para ulama. Jadi kena tanya orang tempat tu lah. Kalau di Tarim, kalau pergi Hadramut, ya ada tertib dia, cara ziarahnya dan seumpamanya. Abaikan dengan kelompok yang suka membida'ahkan dan seumpamanya, itu kita abaikan. Tak perlu kita berdebat dan juga tak perlu untuk kita bincang panjang dengan mereka. Kalau mereka tidak mau, ikut suka mereka lah. Kita lakukan apa yang telah ditunjukkan oleh para salihin, dan kita buat bukannya kerana kita buat tadi tanpa mengambil daripada pandangan para ulama dan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil tadi daripada panduan yang telah ditunjukkan oleh mereka. Hatta Nabi kita Muhammad setiap Sabtu, pagi Sabtu, akan melawat maqam Baqi' pada setiap minggu. Setiap pagi Sabtu, baginda Nabi akan keluar ke maqam Baqi' melawat para ashabul Baqi'. Maksudnya Nabi sendiri melakukan ziarah rutin pada setiap minggu untuk menziarahi ahli Baqi'. Tak masalah. Untuk kita lawat. Dan di sini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahib Fathul Bari, mengatakan bahawa maksudnya di situ boleh untuk mengkhususkan hari tertentu bagi melakukan ibadah yang tertentu. Mana menziarahi para salihin juga termasuk nauk minal ibadah. Kerana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kita kepada para awliya, kerana ini dituntut dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, wazifah yang kelima. Kalau kita lawat orang soleh, apa dia macam mana? Masuk menghadap ke arah wajah sahibul maqam. Masuk menghadap ke arah wajah sahibul maqam. Ini kerana ziarah kamu kepadanya adalah seperti kamu berziarah kepadanya ketika dia hidup. Maka hendaklah datang pada arah wajah sahibul maqam tersebut, iaitu arah hadapan. Kalau masuk ke maqam Nabi di Madinah, di Masjidin Nabawi, ada caranya pula. Kalau kita dalam kitab Zaqair Qudusiyah fi Ziyarati Khairil Bariyah, karangan Syekh Abdul Hamid Kudus, disebutkan kata seeloknya untuk kita masuk ke dalam kawasan Masjid Nabawi, masuk melalui pintu Jibril. Pintu Jibril di belakang maqam Nabi, pintu Jibril. Jadi sekarang dia tutup. Memang dia takkan bagi masuk, biasanya tak akan bagi masuk, ada waktu tertentu je. Biasanya tak bagi masuk. Memang kalau kita nak masuk ke situ ya, dia macam tak bagi untuk kita lakukan tertib tu. Ni puak ni dia bukan tak baca, dia baca. Yang tulis kitab tu Syekh Abdul Hamid Kudus adalah ketua ulama Syafi'i yang mengajar di Babus Salam satu ketika dulu. Maksudnya ulama Makkah.
Dan maktabah beliau yang mengumpulkan kitab-kitab beliau masih lagi ada di maktabah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maktabah Maulid Nabi tempat Nabi lahir tu, di Makkah tu. Saya masuk tempat tu. Saya pernah masuk dah dalam maktabah tu dengan ditemani, dan saya menemani guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh. Jadi Syekh Ahmad masuk, hari itu saya demam, dia masuk seorang bersama dengan Syekh Abdul Wahab, Syekh Abdul Wahab Hasbullah kalau tak silap saya. Abdul Wahab Hasbullah. Anak murid kepada Syekh Hasan Masyak. Anak angkat kepada Syekh Hasan Masyak. Faham? Ini antara ulama besar di Makkah Al-Mukarramah. Jadi Syekh Ahmad bawa keliling tengok kawasan maktabah tu semua sekali. Kemudian Syekh semayang di tempat yang Nabi dilahirkan, tempat Nabi lahir tu. Syekh kata aku semayang di tempat tu. Syekh balik cerita kat saya. Saya kata Syekh, saya teringin nak masuk tempat tu. Saya kata ada, aku cerita kat hang ni sebab aku nak bawa hang esok lah. Dia kata kalau tidak aku tak cerita kat hang. Dia kata kalau aku cerita kat hang, aku seorang je boleh buat benda tu, aku tahu nanti hang mesti akan berasa hati sebab hari ni hang tak boleh pergi. Dia kata. Jadi saya kata aku cerita ni sebab nak bawa hang esok lah. Saya demam betul tu, demam teruk di Mekah. Jadi Syekh yang panggil doktor mai, dan cucuk saya, dan lepas cucuk tu alhamdulillah esok pagi tu segar dan boleh untuk pergi ikut Syekh ke maktabah. Masuk ke maktabah, sahibul maktabah, tuan punya maktabah tu jutawan. Dia beli maktabah tu. Dia beli kerana tak mau nanti maktabah tu akan diruntuhkan oleh kerajaan Saudi. Jadi dia beli maktabah tu. Maktabah tu apa dia? Tempat Nabi lahir tu lah. Maulid Nabi tu. Jadi saya pun masuk, kemudian tengok ada maktabah-maktabah dalam tu. Ada maktabah Syekh Abdul Hamid Qudus, ada maktabah Syekh Hasan Masyak. Ini kitab-kitab Syekh Hasan Masyak simpan dalam tu. Kitab-kitab Syekh Abdul Hamid Qudus simpan dalam tu. Nah, ada makhtutat, nah, manuskrip tulisan tangan ulama dulu ada dalam tu. Jadi macam-macam dalam tu. Kemudian bilik kepada sahibul maktabah, tuan punya maktabah tu, dia nak masuk tu. Saya tengok dalam maktabah tu hak duduk semua pakai selawat dah, tak ada bawa apa. Tak duduk pegang kitab, tak duduk apa, semua pegang tasbih, selawat. Kat luar, duduk kat luar tu semua duduk. Ni bukan tempat Nabi lahir. Ni bukan tempat Nabi lahir. La. Semua bukan tengok kat luar. Hak dalam semua duduk selawat, pegang tasbih, selawat pada Nabi SAW. Jadi kemudian sahibul maktabah masuk. Bila dia masuk bilik tu, dia buka pintu, selawat dulu. Nak buka pintu tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buka pintu. Lepas masuk, dia duduk sembang-sembang. Lepas tu saya tengok Syekh Ahmad. Syekh pun tengok saya. Oh, dia faham. Syekh faham isyarat yang saya ingin tu, maksud nak semayang tu kan. Lepas tu terus Syekh tanya dekat sahibul maktabah tadi, ni anak murid saya, dia nak semayang di tempat Nabi lahir. Lepas tu saya duduk di bawahnya tu. Terus Syekh yang sahib maktabah tadi kata, tu tempat yang dia duduk tu lah, tempat tu lah Nabi lahir, kata dia. Saya terus bangun, hadap ke arah Kaabah dan solat pada waktu tersebut di tempat tadi. Di tempat Nabi dilahirkan. So, memang bilik itu tempat Nabi lahir. Alhamdulillah pernah diberikan izin oleh Allah untuk solat di tempat tersebut. Alhamdulillah. Nabi solat di tempat lahirnya Sayyidina Isa. Dalam hadis disebut, waktu Isra' Mi'raj, waktu ketika berjalan dengan Sayyidina Jibril sampai di Baitul Laham, Sayyidina Jibril kata, turun di sini wahai Nabi Muhammad. Maka Nabi turun dan Nabi tanya, ma hadzal makan? Sayyidina Jibril kata, hadza Baitul Laham. Ini adalah Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Maknanya Nabi disuruh oleh Sayyidina Jibril solat di tempat Nabi Allah Isa lahir. Kalau di tempat Nabi Isa lahir disuruh solat, di tempat Nabi lahir tak boleh solat? Ini ajaib kan? Nah, kalau ada orang kata itu, maksudnya dia punya keajaiban dia luar biasa lah. Keajaiban tu maksudnya kebodohan. Faham? Itu. Baik. Jadi nak masuk melawat, macam mana kalau lawat Nabi? Dalam kitab Syekh Abdul Hamid Qudus disebut, masuk daripada Babu Jibril. Daripada Babu Jibril masuk, disunatkan kita menghadap dulu ke rumah Sayyidatina Fatimah. Kerana rumah Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali di belakang bilik Nabi SAW, dekat dengan kawasan Ashabus Suffah. Ni tempat yang tinggi tu, dekat situ. Tu kawasan rumah Sayyidina Fatimah, semayang di situ.
2 rakaat, kemudian keluar masuk ke Raudhah. Jadi kalau kita masuk tu daripada ni, contohnya ni babu Jibril, ni maqam Nabi SAW, kita gambarkan ni maqam Nabi. Kalau masuk, sunat semayang dulu di belakang tu, ada tempat tinggi, semayang di situ kalau boleh. Kalau ada tempat kosong, semayang situ 2 rakaat dekat dengan dinding dia, disebabkan kerana situ rumah Sayyidina Ali dulu di situ dulu. Kemudian masuk ke Raudhah. Ni kalau ni bayangkan ni Raudhah, ni tempat kita duduk kapet biru ni Raudhah contohnya, semayang di Raudhah. Allahu Akbar. Semayang di Raudhah, ngadap kiblat lah. Semayang di Raudhah 2 rakaat, ataupun ambillah di tempat-tempat yang mustajab doa di situ, antaranya di mihrabnya Nabi SAW. Mihrab Nabi di mana? Di depan tu ada tulis mihrab Nabi. Di mana tempat Nabi semayang tu? Bukan di mihrab tu betul-betul, dekat tempat tulis tu, mihrab Nabi. Tu di situ. Bukan tempat tengah tu, di tempat ditulis tu. Dia tulis hadza mihrabun Nabi. Hadza mihrabun Nabi. Ni mihrab Nabi, semayang kat situ. Situ tempat Nabi solat. Dulu. Semayang di situ. Kemudian buat apa? Bangun menghadap ke kepala Nabi SAW. Dia ada syubbat, kita menghadap ke sini. Ni menghadap ke kiblat, menghadap ke sini saja nampak ada satu jaring dekat tepi maqam Nabi. Yang tu berbetulan dengan kepala Nabi SAW. Menghadap situ, bagi salam dan baca doa di situ. Tamam. Kemudian keluar baru pi depan Nabi. Depan Nabi baru menghadap ke Kaukabid Durri, kawasan yang berhadapan dengan wajah Nabi SAW. Ada tulis itu di sini menghadap Nabi SAW. Di situ betul-betul dengan muka Nabi SAW. Tadi di kepala Nabi, yang ni betul-betul dengan muka Nabi SAW. Lepas tu lepas lawat Nabi bagi salam, adalah dia punya salam tu. Kemudian lawat maqam Sayyidina Abu Bakar, kemudian lawat Sayyidina Abu Umar. Kemudian disunatkan kita kalau boleh patah balik semula kepada Nabi SAW. Bagi salam pula kepada Nabi, barulah keluar ke arah pintu bakat. Itu caranya. Nampaklah tertib dia kalau nak lawat Nabi SAW. Tapi biasanya payahlah nak buat macam tu lah. Pergi lawat Nabi, kalau nak pergi ke belakang tu pun tak boleh, dah payah. Lepas tu pula nak masuk ke Raudhah saja pun bukan senang lah. Cara cerita tadi macam kan tak ada orang dalam tu kan? Cara tu macam kan tak ada orang dalam kawasan Masjidil Haram ni, Masjid Nabawi. Anggaplah macam tak ada orang, no? Baik, kalau kata kita mampu lakukan sedemikian, ahsan. Adab kita dengan Nabi, kita akan lebih rasa pada waktu tersebut macam mana adab berziarah. Dan kalau boleh jangan duduk betul-betul depan Nabi SAW. Jangan duduk betul-betul depan. Kena rasa juga malu dalam hati kita. Tak perlu nak ambil macam akhlak sebahagian orang, duk ambil gambar waktu tu tunjuk duduk dalam. Tak perlu macam tu. Yang ni waktu kita dengan Nabi SAW. Kalau kita pun datang ke rumah para masyayikh, para guru, tapi tangan duk pegang handset, duk Ustaz sihat Ustaz noh? Ustaz sihat? Tak guru sihat? Masya-Allah, masya-Allah. Tak ada adab. Macam mana dengan Rasulullah SAW? Takkan macam tu kita depan Nabi. Bawa handset nak tunjuk kita duduk di Masjid Nabawi. Inilah suasana di Masjid Nabawi. Ni Nabi ni Nabi. Tengok ni nak buat muka Nabi. Kawasan muka Nabi sini ni nak ambil gambar itu. Punya pulun nak orang like sampai tahu tu. Tak payahlah nak buat macam tu. Tak ada adab. Sebaiknya di mana? Duduk depan Nabi. Duduk depan Nabi dengan beradab. Tundukkan pandangan kita, rendahkan diri kita, dan kemudian kalau boleh duduk jangan betul-betul dengan wajah Nabi SAW. Duduk jauh sikit. Kalau di sini Kaukabid Durri, kalau di sini dia punya orang panggil lubang yang berbetulan dengan wajah Nabi, maka menghadap ke mana? Menghadap ke arah macam ni. Menghadap ke arah macam ni, jangan menghadap macam ni kepada Nabi. Kita duduk di tepi sikit. Bagi tanda kita seolah macam kita rasa malu pada waktu tu dengan Zainal Rasul SAW. Masing-masing hal masing-masing. Ada orang dia pergi ke depan dalam keadaan dia memang berharap sungguh, kata dia duduk di depan Nabi SAW macam tu. Ada hal masing-masing. Cuma hal masing-masing lah, ikut suka kita lah. Kalau kita rasa saya nak kena pergi ke depan Nabi SAW, tapi pergi ke depan Nabi dengan beradab. Jangan pergi depan Nabi duk tengok ke lubang tu. Tengok mana tu, dalam dia ada hijau tu. Sembang pula depan tu. Saya akan tengok suasana itu jadi serabut. Ni serabut dada habis semua ni. Tengok ni maksud dia apa dia? Mai Mekah, mai Madinah, tak mengaji langsung adab dulu sebelum lawat Nabi SAW.
tak mengaji adab lagi. Mai dulu, lepas tu baru duk cerita tanya. Lagi sakan lagi, jangan duk mengadap depan ni bid'ah syirik depan Nabi. Punya bangang sampai bawa sampai ke depan Nabi, Kalau boleh bangang tu buang di Kedah ni cukup. Usah duk bawa pergi sana bangang tu. Boleh faham tak? Dia punya tak reti ni sampai tu. Dan lebih buruk lagi kalau mutawif tu macam tu. Ada tak mutawif yang macam tu? Terang kat orang. Naik tabah sampai di Masjid Qiblatain, habaq kata jangan turun. Tak turun pun tak apa, masjid ni tak ada apa pun. Macam masjid kampung kita kan. Dia. Masjid Qiblatain macam masjid kampung dia. Kalau kata macam tu, ibu-ibu dengar macam tu, ibu-ibu tanya terus dekat Pak Long tu. Kat ustaz tu tanya kat dia. Nak tanyalah, ustaz duduk kampung mana dia? Kalau dia abang duduk kampung mana lah. Abang dia, awak masjid kampung ustaz dulu berlaku penukaran kiblat kat kampung ustaz kah? Tanya dah. Kiblat bertukar di kampung ustaz kah? Tak berlaku kat mana? Berlaku kat masjid tu kan? Ingat murah kan mai ke Madinah. Kami pun nak tengoklah tempat tu. Kalau dah kali pertama mai, kali kedua mai pun sama je lah. Sebab Nabi selalu pergi kampung tu. Kita turun tu bukan kerana benda-benda apa yang ada pokok-pokok di situ, bukan nak ambil gambar. Kerana Nabi pernah pergi tempat tu. Sebab Nabi pernah pergi kampung dia. Nabi Adam atas gunung Jerai pun berkelir dah. Tambah lagi habaq Nabi Muhammad di kampung dia. Dia habaq kampung dia sama je. Masjid tu sama masjid kampung dia. La ilaha illallah. Dia habaq kata sama masjid pada sudut pahala. Dia ada ziyadah. Tak sama juga tuan-tuan. Ya sama pada sudut yang i'tikaf sama dengan masjid. Sebab kita tak boleh nak niat untuk nak bernazar pergi sembahyang di masjid selain pada 3 masjid. Yang tu sungguh. Tapi lahu ziyadah, fihi ziyadah. Ada ziyadah pada waktu tersebut. Kenapa? Kerana ada mahabbah pada waktu tu. Kerana berkait dengan Nabi. Dia akan ada tambahan pahala pada waktu tersebut ketika sampai di tempat tadi. Sebab kita akan gambarkan macam mana peristiwa tadi berlaku. Kita boleh tengok balik macam mana suasana dia. Dan kita boleh tengok, ni kawasan ni Nabi pernah sampai dulu. Tak sama tuan-tuan. Tak sama. Perasaan tu bila main, dia menambahkan iman lagi pada waktu tu. Faham? Sampai kat medan magnet, tempat yang bah kalau kita tak payah jalan diri tu, hak tu kalau pula duk promosi. Dia ni tempat yang hebat tempat ni dia kata. Ada 4 air dalam dunia. Di Jepun, di Australia ke mana tu, di Sabah satu, di Madinah satu. Kemah. Dia kata, tempat ni hebat. Kalau kata tutup enjin, kereta boleh jalan sendiri 120 km sejam dalam tempat tu. Sampai kat ujung suruh berhenti turun ambil gambar. Ni boleh ambil gambar elok. Alah otak dia betul kan. Lepas tu lah ada aiskrim jual. Kau dapat 25% boleh jadi tu. Ada aiskrim je, boleh makan aiskrim kat situ. Kita jadi lucu betul orang-orang macam ni. Macam mana jadi mutawif kita pun tak faham. Ada seorang orang kampung kami pergi ke Madinah. Lepas tu ada ustaz ni panggil saya mai kuliah tak. Mereka nak pergi ke Mekah dah hari tu. Dah duduk dah lebih kurang dalam 5-6 hari dah di Madinah. Saya pun pergilah ke hotel mereka pagi tu. Mereka dah jumpa saya tengah jalan. Kata boleh tak bagi kuliah esok pagi subuh sebelum kami bertolak. Saya pun bagilah kuliah. Saya tanya dekat mereka, ni duduk di Madinah ni, duduk pergi lawat Nabi macam mana? Adab lawat Nabi apa semua. Pakat jawab habis semua. Kata ustaz tu kata menghadap ke kiblat lah kalau berdoa. Saya punya panah waktu tu. Tengok ada ustaz tu duduk dalam tu. Saya kata ustaz ajak orang macam tu kata. Macam mana ajak orang kampung yang mai jauh-jauh macam ni, ajak tak ada adab macam tu dengan Nabi SAW kata. Tak baca kalau Imam Malik. Imam Malik jawab dekat Abu Ja'far. Khalifah Ja'far jawab kepada ditanya kepada Imam Malik bagaimana nak melawat ke arah kiblat ke nak menghadap ke arah Nabi ketika berdoa. Imam Malik kata menghadap ke arah yang bawa kamu kepada kiblat tu lebih aula, iaitu lawat menghadap ke Nabi ketika baca doa. Kerana kiblat doa adalah langit. Tamam? Kiblat doa langit. Kiblat solat ni baru ke Kaabah. Ya. Dan waktu ketika berdoa, waktu dalam hadis Nabi kata wa asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, menghadap tangannya ke langit. Maksudnya kiblat tangan, kiblat doa ke langit. Dan ketika bertembung di antara benda yang mulia tadi ni dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad, didahulukan Nabi Muhammad pada waktu tu. Hadap ke Nabi Muhammad dulu. Macam mana boleh ajak orang kampung dengan macam tu? Kata sampai tak ada adab macam tu dengan ni. Ada makcik yang teriak kata dah berapa hari dah duduk sini ni, hari ni baru tak.
Rupanya kena menghadap ke Nabi. Rupanya tak artinya ajak orang dan sampai jadi Nabi. Buruk adab kita depan Nabi. Apa dia nak dapat faedahnya kalau macam tu? Sudah. Lepas tu hadirin dan dirahmati Allah, kena jaga benda tu. Adab ni kena jaga. Kita akan dapat rahsia dan sirnya dan keilmuan dengan sebab tu. Orang tak ada adab, dia tak akan dapat benda-benda tu. Dia akan jadi kerah. Yang keenam, memberikan salam kepada sahibul maqam seperti mana kita memberikan salam kepadanya jika dia masih hidup di dunia. Tu. Bagi salam kepada beliau. Nanti cara-caranya dan tata caranya nanti saya akan sebutkan pada fasal selepas ini. Lepas ni kita akan sebut fasal ni. Cara nak bagi salam kepada para wali Allah Ta'ala ketika ke maqam mereka. Yang ketujuh, mengelakkan daripada menyapu dan mencium kubur. Ini elakkan. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Muwafaquddin dalam Mursyiduz Zuwar, manakala Al-Imam Abdullah Al-Qayyad Al-Harushi rahimahullah pula mengatakan bahawa telah ditanya kepada guru kami Al-Imam Muhammad Al-Ayyashi, wafat pada tahun 1149, tentang perbuatan orang awam yang mencium serta menyapu kubur para awliya. Maka beliau menjawab, orang tanya apa dia hukum orang awam ni? Tanya orang awam, no? Bukan awliya, bukan ulama. Kalau ulama patutnya elakkan benda yang macam ni. Kalau orang alim reti mengaji, jangan buat macam ni. Jangan cium kubur, jangan kita duk pergi sapu kubur. Kenapa? Bukan haram, kerana tak ada adab. Itu saja. Kita pun kalau kata Tok Wali itu masih hidup, kita duk pergi sapu dia, cari kena penyepak. Dia jumpa Tok Guru, lepas tu dia pergi sapu. Hebat Tok Guru, Masya Allah. Sapu kepala, sapu belakang. Dia ni kalau buat macam tu, ada adab? Tak ada adab. Jumpa Sultan, boleh buat macam tu? Kalau salam dengan Sultan pun salam, cium tangan rendah contoh. Lepas tu boleh tak pergi sapu lengan Sultan? Kemah baju dia, Masya Allah. Pang, tampak dah. Lepas tu hilang terus balong tu. InsyaAllah tak dijumpai lagi selepas tu. Masuk penjara. Tak ada adab. Orang tak ada adab ni dia akan dihalau nanti daripada kebaikan. Tengok. Tapi kalau orang awam biasa. Ya macam tu. Orang awam macam ni. Waktu dengan orang meninggal pun dia buat macam tu. Orang hidup pun dia buat macam tu ya. Biasa. Orang awam. Tu kalau demai dengan Tok Guru demai tu kan dekat gerak apa dah. Sihat kan? Insya-Allah. Tok Guru sihat. Masya Allah. Bagus kelas tadi. Pak 3 kali dah tepuk Tok Guru. Kelas tadi hebat. Pak 3 kali dah. Sabar. Kenapa? Orang awam. Apa kata Imam Ayyashi kalau orang awam buat macam tu kepada maqam para wali? Kata dia, hadhihi azyalullahi wa haula'i yatashabbasuna biha. Ini kerana makamnya para wali tersebut adalah tali penghubung dengan Allah. Maka mereka ingin bergantung dengan tali-tali tersebut, yakni agar sampai kepada Allah Ta'ala. Tamam. Baik, saya terlupa. Jadi ini dianggap kata ini talinya Allah yang menyambung dengan mereka. Maksud tu sebab tu dia pernah ambil berkat tadi. Baik, sebelum saya terlupa, tadi ada seorang ibu pesan kat saya tadi. Kata kena pesan dekat ada sebahagian kakak-kakak kita. Jangan usik adik. Maryam. Nak usik adik bimbing kat luar. Kacau maklum-maklum mengaji ni. Baik. Apa nak cerita lupa tadi. Anak saya tak apa, saya marah tak apa. Ada ibu-ibu, ada kakak-kakak katanya yang datang bulan. Kemudian main mengaji duduk dalam ni. Ni kawasan masjid, kena ingat betul. Ni masjid. Masjid tidak boleh perempuan yang haid masuk. Ingat ni kawasan masjid. Dan yang tahu masjid tak masjid ni kena tanya nazir dia. Tanya tuan imam. Tanah ahli jawatan kuasa. Jawatan kuasa kata ni semua masjid ni. Faham? Ni masjid semuanya ni kawasan ni. Bukan masjid di atas saja. Kata masjid atas kot. Sebab atas kita semayang. Ada bawah ni pun semayang juga ni. Ni masjid juga. Jadi haram wanita yang haid untuk masuk dan duduk dalam masjid. Duduk tak boleh. Yang boleh bagi perempuan haid ni adalah al-ubur, lintah saja dalam masjid. Ini kita akan mengaji dalam bab ibadah. Dalam bab Amdalul Faidah akan sebut nanti. Hanya boleh ubur saja. Yang ni lintah. Lintah tu macam mana? Masuk pintu lain, keluar pintu lain. Dan dengan syarat tidak akan talwis, tak akan gugur darah dia ketika mana dia masuk tadi. Baik, kalau duduk tak boleh terus walaupun tidak gugur darah. Tak boleh duduk. Ramai orang salah faham. Dia tersilap baca.
Dia kata boleh kan duduk, kalau yang penting tak gugur darah. Sebab kita dah pakai dah pelapik tu tadi dengan elok semua, yang penting tak gugur darah. Dia silap, gabung dua masalah. Dia tergabung dengan masalah ubur, masalah lintah. Lintah ya disyaratkan tidak gugur darah, tak boleh berhenti, dia kena lintah ya, jalan keluar pintu lain. Kalau dia masuk pintu yang sama, keluar pintu yang sama, maka pada waktu tersebut tak panggil ubur, dia panggil taraddud. Dia hanya mengulang-ulang dalam masjid tu, maksudnya berulang alik dalam masjid tu, hukumnya haram juga pada waktu tu. Tamam? Tapi kalau kata dia masuk duduk dalam masjid, duduk tidak gugur darah pun haram hukum dia. Dalam mazhab kita Syafi'i. Itu muktamad dalam mazhab, no? Jadi di sini masjid sediakan, katanya di luar tu ada sedia tempat untuk orang-orang yang datang bulan boleh duduk di luar sana, kawasan ada TV. Pihak masjid kena tengoklah, takut TV tak buka pula, kan? So dia duduk situ, TV tak buka, jam juga kami, dia kata. Kena pergi tengok juga, tengok TV tu buka tak, syagal ke tidak syagal, maksudnya berfungsi ke tidak berfungsi. Itu kena tengok balik. Baik, itu dia kena sebut itu, kalau tidak nanti kita buat benda haram nanti. Tamam? Saya berkata di sini apa dia? Berkenaan masalah ini, pandangan ini mengajarkan kepada kita agar berbaik sangka dengan orang awam, serta tidak cepat menjatuhkan hukum kepada mereka. Ni pandangan yang disebutkan oleh Imam Ayyashi ini, pandangan ini harmoni untuk kita nak tidak cepat menghukum kepada awam. Untuk kita berbaik sangka. Kerana dia buat tadi sebab apa? Sebab kerana untuk mendapatkan barakah tadi. Hakikatnya mereka bukanlah ingin mencium dinding-dinding tersebut, melainkan hanya kerana kecintaan mereka kepada orang yang berada di sebalik dinding tersebut. Jadi yang mereka cium tadi bukan makam tu sebenarnya. Yang ingin mereka cium tu sahibul makam tadi. Tapi disebabkan tu mereka buat macam tu. Jadi ahwal tadi ni tidak sepatutnya kita ikutilah. Kerana kumal, orang yang sempurna, ini orangnya akan tenang, tetap saja. Dia tidak akan banyak melakukan pergerakan, dan lebih-lebih lagi dia akan lebih beradab ketika itu bersama dengan para awliya. Ini seperti yang disebut oleh Majnun Laila, iaitu Qais Ibn Mulawwah, yang wafat pada tahun 688 Hijriah, 688 Masihi. Dia kata apa? Amurru ala diyari Laila, uqabbilu zal jidari wa zal jidara, wa ma hubbu diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara. Tuh, aku telah melalui ini, saya tak terjemahkan. Ada amurru ala diyari Laila. Ini contohnya macam itulah. Contoh orang-orang muda kita, awam yang cium makam dan seumpamanya ni, kita kata mereka ni sebenarnya nak dapatkan keberkatan, dan hakikatnya mereka inginkan yang berada dalam makam tersebut, bukan dinding tu. Jadi dia contoh seperti yang dilakukan oleh Laila kepada Majnun kepada Laila. Ini Qais kepada Laila. Dia punya kasih kepada Laila ni sampai dia sebut apa? Amurru ala diyari Laila. Saya melalui ke satu negeri yang merupakan negerinya Laila. Uqabbilu zal jidari wa zal jidara. Saya cium dinding tu, saya cium dinding ni. Dinding negeri Laila. Tamam? Fama hubbud diyari syaghafna qalbi. Bukan kerana mencintai negeri itu yang menyebabkan hatiku ni jadi gundah, jadi rindu. Walakin hubbu man sakana diyara, tetapi kerana mencintai orang yang ada dalam negeri tersebut, iaitu siapa? Laila. Jadi saya cium dinding-dinding negeri tadi. Nak cium Laila tak boleh, cium dinding pun tak apalah, kata dia. Faham? Kerana kasihnya dengan Laila. Satu hari dilihat Majnun bersalaman dengan seekor anjing hitam di tengah padang pasir. Orang pakat tegur dia, kata, kenapa kamu salam dengan anjing hitam tu? Kata dia, kerana saya pernah tengok anjing ni berada di kampung Laila. Maka mana sahaja yang ada di kampung Laila dimuliakan oleh beliau. Faham tak? Sampai teratur sekali. Punya kasih ni. Ini orang panggil kecintaan yang luar biasa. Ajaib cinta yang macam ni. Payah nak cari. Kalau kata Juliet, Romeo Juliet, itu tu hanya kisah dongeng saja daripada orang putih. Dalam Arab dia ada Majnun Laila. Kisah ni kisah benar. Kata sebahagian ulama, Majnun Laila sebenarnya, Qais ini adalah seorang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian kata dia mencintai Nabi Muhammad, dan digambarkan Nabi Muhammad seperti wanita. Lalu ditulis Majnun Laila tadi. Syair-syair yang disebut tadi kerana kau tersebut. Dan sebahagian kata macam tu. Tamam? Baik. Namun mengajarkan mereka adab dan tata susila ketika berziarah itu lebih utama.
Ini kerana agar kurang beradab. Jika seseorang agak kurang beradab, seseorang mengusap-ngusap serta mencium kubur para awliya kerana mereka lebih agung daripada para raja dunia. Tuh, mengusap-ngusap kubur dan juga mencium kubur tadi dikira sebagai sesuatu yang kurang adab disebabkan kerana apa? Kerana awliya lebih besar daripada para raja. Jika para raja kita tidak mampu melakukan sedemikian, jadi kalau kita tidak mampu melakukan sedemikian kepada para raja serta boleh dianggap tidak beradab jika melakukannya, maka bagaimana pula dengan para awliya dan salihin, lebih-lebih lagi para anbiya dan mursalin. Jadi kalau kata dengan Nabi, lebih-lebih lagi jangan kita buat macam tu. Kena jaga adab kita dan akhlak kita dengan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Jadi elakkan daripada kita pergi mengusap makam dan juga sebagainya, kerana itu perbuatan awam, perbuatan awam. Dan kalau kita melihat orang melakukan sedemikian, apa pula tindakan kita? Jangan dicelanya, jangan dicela, biarkan dia. Kerana apa? Kerana kecintaan orang ni tidak boleh untuk sama. Kemungkinan dia punya perasaan tak sama dengan perasaan kita. Kita meninggalkan perkara tadi kerana keilmuan dan kerana adab kita ketika tersebut. Dia telah melakukan sedemikian kerana kecintaan dan kerinduan dia yang mendalam, sehingga hilang syuur dan perasaan dia, menyebabkan dia lakukan sedemikian. Maka serahkan dia kepada perasaan dia. Yang ke-8, membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada sahibul maqam. Sahibul maqam maksudnya pada sini tuan punya maqam itulah, iaitu orang yang wafat dari wali yang telah wafat tersebut. Al-Imamu Al-Maruzi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa aku telah mendengar Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah menyebut, idza daqaltumul maqabira faqra'u bi fatihatil kitabi wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini wahduha lahum fa innaha tasilu ilaihim. Maksudnya, jika kalian memasuki kawasan perkuburan, maka bacalah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surah An-Nas, serta hadiahkanlah pahala bacaan tersebut kepada mereka, sesungguhnya ianya akan sampai kepada mereka. Al-Hafiz Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa apa yang kami perhatikan di banyak negara Islam, ni Imam Abdul Ghani, Al-Hafiz Abdul Ghani sebut, apa dia? Kami tengok di banyak negara Islam, jika berlaku kematian di kalangan mereka, maka akan dibacakan Al-Quran di sisinya sebelum dikuburkan, serta dibaca di atas kuburnya setelah dikebumikan. Ini maksudnya Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Ar-Ruhalah, selalu beliau ni berrihlah di mana-mana negara Islam untuk mencari hadis dan ilmu. Maka dia melihat suasana tersebut berlaku. Maksudnya ini adalah amalan para salaf yang terdahulu. Mai orang lah ni bid'ah, baca Quran tak kubur bid'ah. Mereka berkumpul dan bersungguh-sungguh melakukannya. Tu. Sewaktu ziarah saya dan para teman dengan guru kami yang mulia ni, saya tu saya lah. Dengan guru kami yang mulia Al-Allamah Al-Muhaddis Dr. Usamah Said Azhari hafizahullahu ta'ala, dan Allamatul Murabbi Al-Jarrah Dr. Yusri Rusdi Said Jabr Al-Hasani hafizahullahu ta'ala, ke maqam Al-Imam Al-Hafiz Ahmad Ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullah di Qurafah. Ini di Qarafah. Ini Qarafah Al-Sughra. Tamam? Kami melawat dengan Syekh Yusri. Syekh Yusri masa tu pagi selepas kuliah di kelas beliau di Muqattam, ada sahabat saya, pada Ustaz Juzaili waktu tu, dia nak balik ke Malaysia dah. Nak selesai dah pengajian beliau. Jadi dia pernah tanya kepada Maulana Syekh Usamah dan juga Syekh Syekh Yusri tentang maqam Al-Imam Abdullah Al-Ghumari, Imam Ahmad Al-Ghumari, abang kepada Sidi Abdullah Ghumari, syaikhu masyayikhina, guru kepada guru-guru kami. Kemudian bila tanya tu, kata Syekh Usamah, nanti aku tunjuk kat kamu. Syekh Yusri pun kata, nanti aku tunjuk maqam dia. Jadi hari dia nak balik tu, pagi tu, Syekh Yusri kata, jom kita pergi ramai-ramai. Kalau nak tunjuk maqam dekat sahabat saya ni, dan kami pun tumpang sekali lah pergi. Alhamdulillah. Jadi pergi ke maqam tersebut, kami tengoklah macam mana tertib dan juga cara bacaan yang dilakukan oleh para ulama Azhar ketika mana menziarahi maqam para ulama. Syekhuna Usamah menceritakan bahawa di antara adab ketika menziarahi para awliya adalah dengan membacakan surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Ini adab dia. Ini kerana bilangannya ganjil dan ianya adalah bilangan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Al-Imam Ahmad Al-Ghumari sahibul maqam
rahimahullah berpandangan bahawa sebaiknya dibacakan surah Ikhlas sebanyak 12 kali. Nah, bagi menyamai pahala khatam Al-Quran sebanyak 4 kali. Bahkan 3 kali baca Qul huwallah sama dengan 1 kali khatam. Jadi kalau baca 12, maksudnya seakan 4 kali khatam. Maka Imam Ahmad Al-Ghumari berpandangan sedemikian. Maka kami melakukan sedemikian ketika di maqam beliau bagi menghormati pandangan beliau. Tamam. Yang di bawah, menurut guru kami Al-Imamul Allamah Syekh Ali Jum'ah hafizahullahu taala, pandangan ini juga disebutkan oleh Allamatul Murabbi Syekh Ahmad Mursi rahimahullahu taala, guru murabbi kepada Maulana Syekh Syekh Ali Jum'ah hafizahullahu taala. Jadi baca berapa kali? Para ulama kebanyakan kata 11 kali baca. Kalau pergi ke maqam para wali, para ulama, ibu ayah kita baca Al-Fatihah, kemudian baca Qul huwallahu ahad 11 kali. Kalau ke maqam Sidi Ahmad di Mesir, di Qurafah ni, di Qarafah dibaca sebanyak 12 kali. Mengikut pandangan yang disebut oleh Syekh Usamah Al-Azhari. Disebabkan kerana Sidi Ahmad Ghumari kata sunat baca banyak tu. Dia lebih suka banyak tu. Kerana boleh khatam Quran 4 kali pahala. Maka kita pun waktu di maqam beliau dibaca 12 kali. Perbahasan, dan begitu juga di maqam guru sekumpul Datuk Kelampayan. Mana Ustaz Siraj? Ada. Hilang. Di maqam Syekh Arsyad Banjari. Sidi Syekh Arsyad Banjari maqamnya kena baca 13 kali kalau tak salah saya. 13 kali. Sebab dia wasiatkan macam tu. Dia kata di maqam beliau kalau nak baca Qul huwallahu ahad, baca 13 kali. Kalau tak salah saya dah ambil gambar. Jadi di maqam dia ikut dengan apa yang diwasiatkan oleh sahibul maqam. Kita lawat nanti. Perbahasan berkenaan pahala bacaan Quran kepada si mati, sama ada sampai ataupun tidak, memerlukan kepada perbahasan yang khusus, dan bukanlah risalah ini tempat perbahasannya. Semoga kita dikurniakan adab dengan para salihin, serta mengikuti pandangan mereka berbanding mengikuti pandangan orang-orang jahil yang menafikannya. Tamam? Jadi ikut orang soleh. Baca yang itu. Dan sampai ke tidak bacaan kepada si mati, yang itu dibahas dalam kitab-kitab para ulama. Dan dalam mazhab kita Syafi'i, Al-Imam Syafi'i sendiri mengatakan ianya sampai. Sampai. Imam Syafi'i letakkan 2 syarat untuk sampai. Imam Syafi'i kata yang pertama, jasadnya jadi berada di depan kita. Yang itu sampai. Akid kata Imam Syafi'i itu akan sampai, mesti sampai. Yang kedua, diniatkan untuk bacaan kepada yang mati tadi. Sebab tu kita waktu doa tahlil, kita akan baca Allahumma awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa mastaghfarnah wa min qawlina ya Allah وما صلينا على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة وبركة شاملة ورحمة منك نازلة نقدمها ونهديها إلى حضرة النبي ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم. Kan kita baca macam tu kan? Kita baca macam tu, maknanya kita dah berniat menyampaikan pahala bacaan tadi kepada si mati. Kata Imam Syafi'i, kalau baca macam tu sampai. Kata Imam Syafi'i. Sebab tu jangan tinggal doa tahlil tu. Kalau kita baca tahlil dan baca Quran kepada si mati, jangan tinggal doa tu. Sebab tu doa tu ulama-ulama kita susun tak saja. Kerana dah sebut dalam Fathul Wahhab dan disebutkan dalam kitab-kitab para ulama mazhab kita Syafi'i. Mensyarahkan kembali kalam Imam Syafi'i. Dan ini salah pandangan sebahagian daripada Wahabi. Bila dia keluar pandangan ni, dia kata apa? Imam Syafi'i sendiri kata tak sampai. Macam mana mereka ni? Siapa lebih Syafi'i daripada Syafi'i? Tiba mereka. Mereka nak kata macam mereka lah yang lebih mazhab Syafi'i daripada kita. Lah ni baru pakat duk mengajak mazhab pula tu, tak tahan tu. Tak mengaji mana pun daripada para ulama. Tak ada pun sanad pengajian dalam mazhab Syafi'i. Tiba-tiba mengajak fiqh Syafi'i. Macam mana orang nak faham mazhab Syafi'i kalau kata daripada orang yang macam ni? Rosak. Kamu dulu tak mau pegang dengan mazhab. Pegang dah seronok dah kata tak mau pegang dengan mazhab. Kenapa tak ajak saja apa yang kamu pegang sebelum ni? Tak, ni orang panggil nak talbis, nak tadlis, nak khidah kepada umat Nabi SAW. Nak melakukan penipuan dan pembohongan kepada umat Nabi dengan seolah macam mereka juga berkemampuan untuk buat benda yang sama. Padahal mereka tak baca pun kalam Al-Imam Zakaria Ansari mensyarahkan kembali kalam Imam Syafi'i.
Siapa yang lebih faham ni kalam Imam Syafi'i daripada A'immah Syafi'iyah? Semisal Imam Zakaria Ansari Syekhul Islam, dia lebih faham. Nah, kamu pandai-pandai, nah, macam kamu faham sangat kalam Imam Syafi'i. Pada kalam Imam Syafi'i disyarahkan dahulu oleh Sayyidi Zakaria Ansari Syekhul Islam. Semoga kita dikurniakan adab dengan para solihin. Nah, yang ke-9, mendoakan kepada sahibul maqam dengan kebaikan dan kesejahteraan. Ini kerana doa daripada penziarah adalah seakan-akan hadiah istimewa kepada mereka. Para ulama mengatakan bahawa hadayal ahya'i lil amwati ad-du'a wal istighfar. Hadiah orang hidup kepada orang yang telah wafat adalah doa dan istighfar. Tamam. Untunglah kepada anak-anak, ayah-ayah, ibu-ibu yang anaknya mengingatinya sehinggalah sekarang. Nah, sentiasa mendoakannya dengan kebaikan, sentiasa mendoakannya dengan kesejahteraan, sentiasa menghadiahkan bacaan dan pahala kepada beliau. Jadi beruntung orang yang sedemikian. Nah, dan moga-moga dengan kebaikan kita kepada ibu ayah kita tu, anak cucu kita juga akan melakukan kebaikan kepada kita, insya-Allah. Dan beruntung juga kepada para guru yang punya murid yang ingat tok guru dia sampailah tok guru dia mati, dan sampai bila-bila dia akan ingat gurunya. Tamam. Kami ke makam para ulama di Indonesia, setiap masa akan ada orang, anak-anak murid, para santri duduk di depan makam gurunya tersebut membaca Fatihah, membaca Quran, dikhatamkan Quran setiap hari kepada pendiri madrasah dan juga pendiri pondok tersebut, pesantren tadi. Untung. Nah, kalau macam tu ada penerus kepada generasi dan penerus kepada yang mendoakan mereka. Seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak putus-putus disampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di perkuburan. Ni telah diriwayatkan bahawa seorang ibu telah datang bertemu Imam Al-Hasanul Basri, lalu berkata, "Wahai Imam, sesungguhnya anak perempuanku telah wafat dan saya ingin sekali melihatnya. Bolehkah kamu ajarkan kepada saya selawat yang boleh dilaksanakan agar dapat melihatnya?" Oh, ada selawat selawat untuk tengok orang mati. Ni saya pun tak tahu lah. Dia nak tanya pula selawat apa ni. Tak payah duk tahulah benda-benda yang macam tu lah. Baca saja selawat. Ni dia nak tengok ni. Maka Imam Hasanul Basri rahimahullah mengajarkan perempuan tersebut dengan selawat yang boleh menyebabkan dia dapat melihat anaknya. Itu dia. Ibu tersebut dapat melihat anaknya dalam keadaan memakai pakaian yang berwarna hitam serta dibakar teruk, dan pada tengkuknya terdapat gelungan besi yang memasungnya, dipasung pula. Pakai baju hitam, dipasung dan kemudian dibakar. Ibu tersebut sangat gemetar serta bimbang setelah melihat keadaan anaknya. Sedihlah dia tengok keadaan tadi. Lalu mengkhabarkannya kepada Imam Hasanul Basri rahimahullah. Maka sedihlah sang imam bila mendengarkan peristiwa tersebut. Tidak lama kemudian Al-Imam Hasanul Basri pula bertemu dengan anak tersebut, namun keadaannya telah berubah. Lain dah jadi elok. Beliau ditempatkan di dalam syurga Allah Ta'ala serta dipakaikan dengan pakaian sutra dan di kepalanya terdapat mahkota. Gadis tersebut berkata, "Wahai Syekh, adakah kamu mengenalku?" Tanya kepada Imam Hasanul Basri. Kata Imam jawab, "Tidak, tak kenal." Katanya, "Akulah anak perempuan kepada ibu yang bertemu denganmu yang telah engkau ajarkan kepadanya selawat sehingga dia boleh bertemu dan melihatku di dalam mimpi." Maka Imam bertanya, "Bagaimana keadaanmu boleh berubah?" Jawab gadis tersebut, "Pada satu hari seorang pemuda telah melalui kawasan ini, lalu dia berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang pada waktu tersebut terdapat 550 orang yang sedang diazab dalam kubur. Maka tiba-tiba terdengar suara menyebut, 'Hentikan azab ke atas mereka dengan berkat selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.'" Dia. Jadi kalau kita lalu di makam, baca selawat. Baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, moga-moga dengan barakah selawat tadi Allah Taala akan mengangkat azab di tempat tersebut, insya-Allah. Dan ini kan sikap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini telah disebutkan oleh Al-Imam Muwafaquddin rahimahullah dalam kitabnya Mursyiduz Zuwar. Dan kitab ini disebutkan kisah itu. Jangan tinggal selawat ketika mana melawat maqam dan juga ketika menziarahi perkuburan muslimin. Tengok, dia bukan kenal pun pemuda tu siapa. Orang tu lalu saja.
selawat, Allah Ta'ala angkat azab di tempat tersebut. Bayangkan kalau yang baca tadi anak kita, pergi lawat ayahnya, baca doa dan baca selawat kepada Nabi, dihadiahkan kepada ayahnya pada ketika tersebut. Lepas tu selawat kepada Nabi termasuk salah satu daripada bentuk orang tadi melakukan kebaikan kepada ibu dan ayahnya, kerana nanti namanya akan disebut di depan Nabi, termasuk nama ayahnya dan juga termasuk ibunya, ala sabil al-iktifa, maksudnya dengan mencukupkan sebut ayah, kerana ibunya juga nanti akan disebutkan di depan Nabi SAW sebagai tanda orang tadi telah berselawat kepada Nabi. Jadi itu tanda bentuk kata Nabi pun akan kenal nanti dengan mak ayah kita nanti, insya-Allah. Hendaklah yang ke-11 yang berziarah tersebut membanyakkan doa bagi dirinya dan dengan kebaikan. Ini kerana kita dituntut untuk berdoa ketika hati dalam keadaan lembut. Ziarah ke makam para anbiya dan awliya adalah pelembut kepada hati. Maka dituntut agar kita membanyakkan doa ketika itu. Banyak doa. Di antara doa yang terbaik adalah Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika mimma ista'adza minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Saya tak terjemah doa-doa ni. Doa ni maksud dia apa dia? Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan apa yang dimohon oleh nabimu. Tu dia. Doa apa lagi yang agung ni? Ya, ada orang kata tak usah doa lah, doa ni. Ni bukan Nabi ajak pun. Doa hak Nabi ajak je, kata dia. Masa nak bernampak you know? Dengar cakap itu. Tuan pernah dengar? Puak-puak ni cakap. Doa apa dia kata? Rotib ni apa dia kata? Rotib haddad lah. Tu sekali rotib haddad dihantam. Dia tak tahu pada masyayikh sebut rotib haddad dalam tu semuanya maksur. Dalam tu. Doa maksur dalam tu. Kata Imam Bakri Syata rahimahullah, sahib kepada kitab apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, I'anah. Kata beliau, kalau kata orang tadi tidak sempat untuk nak baca zikir-zikir maksur Nabi daripada kitab-kitab yang besar, memadai dengan membaca Ratibul Haddad. Kerana dalam tu semuanya maksur. Dan kesemuanya adalah zikir yang ampuh dibaca. Tiba-tiba kata jangan duk baca, seolah macam jangan baca zikir Nabi. Itu. Punya benci dengan keluarga Nabi sampai tahap macam tu. Ajaib ni orang-orang yang macam ni, tuan-tuan. Ajaib. Lepas tu dia suruh baca apa? Baca Hisnul Hasin, hak Wahabi tulis. Tulis lah baca. Dan kita pun tak kata tak payah baca, sebab dalam tu pun ada zikir maksur. Lepas tu kata jangan jadi bodoh, kata. Kalau kata nak jadi, bagi jadi cerdik, tahu dulu benda apa kita nak rot. Babu doa wasi'. Doa ni bab dia luah. Kena faham tu dulu. Kaedah pun tak tahu. Bab doa ni luah. Kamu nak sempitkan doa ni kenapa? Kenapa nak sempitkan doa? Allah Ta'ala sendiri sebut luah. Ud'uni astajib lakum. Doalah apa saja, aku akan perkenankan, kata Allah. Dengan syaratnya makanan kena halal. Kena dalam keadaan yang hatinya bening ketika berdoa dan ikhlas pada ketika tersebut. Apa? Ni mai kata tak kena doa dengan doa-doa yang tertentu je. Ni dalil kata orang ni tak mengaji sebenarnya. Tak mengaji, nukil-nukil sahaja. Kalau dia mengaji bab hukum hakam doa, dia akan tahu kata doa itu luas. Ya, doa dengan doa Nabi itu ahsan, bagus, walau tak faham makna sekalipun. Tapi kalau orang nak berdoa dengan apa doa sekalipun, apa masalahnya? Kerana doa tu luah. Bacalah doa. Tak masalah apa. Angkat tangan doa, ya Allah, murahkan rezekiku ya Allah. Macam tu. Sebut macam tu. Nabi doa kan macam tu. Tak dengan hang sebut tu. Rezekiku tu rezeki Nabi ke rezeki hang? Agak. Lepas tu Nabi doa macam tu. Hang doa tu kat diri hang. Tu je lah. Lagi angkat tangan lagi, ya Allah, bagilah anak saya lulus SPM. Lagi hebat. Mana ada SPM zaman Nabi? Bagilah lulus PhD, ya Allah, tak ambil PhD. Mana ada PhD zaman Nabi? Bagilah lulus master, lagi tak tak. PhD pun tak tak, master lagi tak tak. Boleh pula doa macam tu. Tu kata doa ni luah. Janganlah sempit sangat otak tu. Dahlah sempit jadi Wahabi dah. Sempit kali kan semua benda. Ya Allah ya Tuhan. Wa a'udzu bika mimma ista'adza minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada apa yang diminta perlindungan dengannya oleh nabimu sallallahu alaihi wasallam. Tu
Benda besar doa ni. Wa as'aluka al-afwa wal afiyah fa'afini wa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan di antara doa Imam Atha As-Sulami, Atha As-Sulami radhiyallahu anhu adalah Allahumma arham ghurbati fid dunya. Ya Allah, rahmati ghurbahku ataupun apa dia? Permusafiranku di dunia. Wa masra'i 'indal maut, dan ketika mana aku mati. Wa wahdati fil qabri, dan bersendirianku dalam kubur. Wa muqami baina yadaik, dan ketika aku berada di depanmu ya Allah. Ini doa-doa macam tu dibaca. Faham? Kemudian yang ke-12, sikit lagi 10 minit kita berhenti. Menyebutkan kebaikan serta menceritakan kemuliaan sahibul maqam ketika berada di sisi maqamnya. Ini akan melahirkan perasaan cinta dan kasih kepada sahibul maqam, serta berusaha meningkatkan himmah agar mencontohi hidup mereka. Jadi dibaca manaqib. Kalau pilawat maqam salihin wal awliya, dibacakan manaqib orang soleh tadi di depan maqamnya, akan tambah cinta, dan sahibul maqam juga akan gembira pada waktu tersebut mendengar dengan baik sangkanya orang kepada dia. Tamam? Jangan pergi cerita hak tak elok pula. Pergi maqam baca-baca doa apa semua. Dia dulu ada masalah lah sikit. Tiba. Dia ada berkelahi sikit lah dengan mufti ni semua. Terus ada cerita benda-benda yang macam tu depan sahibul maqam ni, tak ada adab. Tamam? Al-Imam Ashhaq, salah seorang imam besar pada zaman Imam Syafi'i, murid Imam Malik. Jadi macam senior Imam Syafi'i lah kalau dalam pengajian. Beliau di Mesir bermazhab Maliki, meneruskan mazhab guru beliau. Imam Malik, Imam Syafi'i ketika sampai di Mesir, Imam Syafi'i bawa mazhab Imam Syafi'i sendiri, kerana dia mujtahid mutlak. Maka berlakulah sedikit masalah di antara Imam Syafi'i dengan Imam Ashhaq, sehingga Imam Ashhaq angkat tangan doa kepada Allah, ya Allah, matikan Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ni tak mati, kalau Syafi'i Muhammad bin Idris ni tak mati, akan mati mazhab Imam Malik di Mesir. Tu dia ambil tahu tu doa. Dan Imam Syafi'i kalau pergi mengaji dengan Sayyidah Nafisah, Ashhaq dan juga para muridnya tidak akan pergi ke majlis tersebut. Dan bila Imam Syafi'i balik dengan anak-anak murid dia, barulah Imam Ashhaq dengan anak-anak murid dia pula main mengaji. Maksudnya benda macam ni daripada dulu lagi. Masalah-masalah macam tu berlaku. Faham? Dan angkat tangan doa. Dan Imam Syafi'i jatuh sakit, sungguh. Dan Imam Syafi'i sendiri sebut, aku telah terkena dengan doanya Ashhaq. Tu dia. Maksudnya ni tok wali juga. Aku terkena, kata Imam Syafi'i. Dan kata Imam Bajuri, Imam Syafi'i wafat setelah itu, umur 54 tahun. Dan setelah 18 hari Imam Syafi'i wafat, Imam Ashhaq pula wafat. 18 hari lepas tu je. Dan kata Imam Bajuri, yang ni keramat Imam Syafi'i pula. Faham? Tadi keramat Imam Ashhaq, ni keramat Imam Syafi'i pula. Kamu pun tak hidup lama, mati juga lepas tu. Jadi bila kami pergilah lawat maqam, saya sampai di depan maqam Imam Ashhaq, dipanggil Sadah Malikiyah. Situ maqam Syekh Salim Bishri, semua kibar ulama dalam mazhab Maliki. Hatta Syekhul Azhar yang pada waktu zaman dulu pun dimakamkan di situ, yang bermazhab Maliki dimakamkan di situ. Kibar semua ni. Satu kawasan tu semua tok-tok wali dalam mazhab Maliki. Sampai situ ada seorang sahabat saya ni, dia pergi pesan, dia pergi tanya kat saya, Ustaz, boleh cerita tak sikit? Apa dia tu hak yang Imam Ashhaq ni doa kat Imam Syafi'i? Kata hang buat elok sikit kata. Apa ni? Nak suruh cerita depan dia. Takkan nak cerita Imam Ashhaq ni yang doa kat Imam Syafi'i bagi mati, tapi lepas 18 hari dia mati pula. Betul? Macam tu. Tak ada adab, kata tak boleh macam tu cerita. Tak kena cara. Tamam? Kena cara. Pergi cerita yang baik-baik saja. Ni semua aulia kibar. Kita bertawassul dengan keberkatan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Ada orang sebut nama ni, kata duk cium tangan tok guru apa semua ni, bukan ada berkat pada kita. Berkat tu pada ilmu je. Ya? Duk cium pun tangan-tangan tok guru. Berkat ni pada ilmu, bukan pada tangan dia. Ni orang yang tak erti. Tak erti. Orang yang tak baca hadis. Orang yang tak tengok macam mana para ulama dan aulia bermuamalah. Mencium tangan para ulama itu sebenarnya adalah mengambil barakah daripada mereka, dan barakah pada zat seorang tadi itu tidak bermasalah pun. Sebab berkat bukan Allah Ta'ala bagi pada zatnya, bagi pada tempat pun ada berkat. Itu macam kalau Mekah ada berkat. Mekah ni, Mekah tak mana ilmunya Mekah. Jangan balik.
Pak Long jawab tak? Tak payahlah bagi Wahabi jawab tu. Boleh? Lepas tu ada seorang ni Wahabi bodoh, memang bodoh betul ni. Dia tag saya. Dia kata berkat juga bukan pada ayat liok Tok Syekh, kata kat saya. Dia nak kata saya ni pernah minum ayat liok Tok Syekh saya. Tuan-tuan, saya pernah sekali, ni cerita dulu. Saya pernah cerita sekali dalam majlis. Sampai lah ni, bobok Wahabi duk main isu ni. Dan sampai lah. Dia ada 2-3 isu yang mereka duk main. Bila dengan saya. Dan ni duk main isu tu lah, pedang 200 kilo semalam tu cerita tu. Pedang tu dia duk main sampai lah. Kita pun, kita kata lawak bobok ni. Kalau nak lawan, bahas dengan hujah lah kalau boleh. Hak saya duk cerita ni, balas rot balik kalau kata tak betul. Tak apa juga. Ni dah tak ada dah nak kata apa lah kali. Ni yang pedang 200 kilo ni. Tu satu lagi tu duk cerita kata Pak Isa saya di Azhar tak lulus. Dapat 7%. Oh yang ni yang pointer 7% ni. Tipu ya. Tuan nak abang bila jelas ni. 7% kalau kata ibu ayah pernah dengar lah. Cerita-cerita dia kata 7% tu madah Quran. Hafalan. Madah Quran ibu ayah semua. Quran ni kena hafal. Saya tak hafal Quran. Saya abang jelas. Saya bukan belajar tahfiz. Pergi ke Azhar. Jadi kalau dah jawab Pak Isa, masa dia periksa Quran tadi, saya tak boleh jawab sebab saya tak ingat. Tak hafal. Pipi dia orang kelas tak hafal, tak ingat. Quran bukan boleh rekod. Tuan-tuan ingat boleh rekod macam buat tulis kitab ni kah? Boleh tulis buat ayat diri. Qul huwallahu ahad, boleh tulis qul huwa yakni al-ahad. Gitu macam tu. Gila ke apa? Bukan tafsir. Quran kena tulis balik. Saya tak ingat. Saya pipi itu tulis bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Lepas tu saya duduk tunggu 2 jam sampai habis kelas. Alhamdulillah daripada pegang kitab tiru ke bawah. Kantoi. Kena lari keluar, kena sepak keluar terus daripada dewan kuliah lagi. Sakan kalau macam tu. Ni dah. Saya duduk dalam dewan kuliah tu. Dapat 7 tu sebab tulis alhamdulillah tu lah. Saya kata kalau macam tu saya tambah lagi alhamdulillah tu. Tambah lagi 7 cukup 1 ya. Azhar ni tuan-tuan takkan boleh gambar dengan fikiran ni. Ada yang tulis qul huwallah 3 aja lulus periksa Quran tadi. Ada yang tulis macam tu. Saya jawab tulis qul huwallah 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, tengok tulisan cantik. Tu kata tulisan lawa tulisan dia orang lulus bagi tulisan lawa. Dengan qul huwallah tu 3 kali sama dengan Quran biji. Lagi terus semua lulus. Ada yang macam tu. Dia jangan duk kira dengan kita punya otak fikiran kita. Jadi saya hak tak boleh jawab tu di Quran. Quran tu kena hafal. Hak tu saya duk kata kat saya tu, pi tengok jawab tengok. Pi jawab tengok tu. Yang saya jawab tu pula master, Pak Isa master tuan-tuan. Depa sebenarnya nak cari tengok saya ni tak lulus terus. Depa duk kata ni saya tak lulus. Buka pondok ni tak lulus. Macam mana orang tak lulus ni buka pondok? Tak lulus apa ni? Nak tanya kat Pak Long ni. Pak Long tu lah Wahabi tu. Tak lulus apa ni? Kamu nak suruh nak kata saya tak lulus BA. Hak tu sebenarnya tak lulus BA. Habis dah Azhar. Kalau tak habis BA Azhar, macam mana nak masuk master Azhar? Fikir dia cerdik sikit. Kalau kita dah bodoh jadi Wahabi tu, jadi cerdik sikit tambah tu. Bila kata macam tu, dia tak ada bodai lah. Lagi-lagi kena pula kok belah minum ayat liak Tok Syekh tak dah. Kata saya minum ayat liak Tok Syekh. Minum macam mana ni duk bayang ni. Macam guru saya ludah dalam tu penuh macam ni, saya pun minum. Ya Allah ya Tuhanku. Tengok nampak jahat. Kalau macam tu pun dah tak amanah. Macam mana nak amanah dengan hadis Nabi SAW? Kamu dah buat pelik dengan 200 kilo orang angkat, kamu dah rasa macam benda tu mustahil akal. Yang kamu sebut Allah Ta'ala duduk atas langit, hak tu lagi mustahil syarak tu. Tak ada mustahil syarak. Haram syara'an terus sebut macam tu. Kamu boleh sebut pula tu. Sampai lah tak tarik-tarik. Boleh sokong pula geng-geng dia yang pegang dengan pandangan tu. Nampak tak? Nampak dia suka kona, orang panggil kona. Guru saya Maulana Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is pernah mai ke Masjid Bukhari. Pernah mai bercakap di sini. Sidi Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kitani ni muhaddis kabir. Muhaddis. Hafal kutubus sittah. Hafal Musnad Imam Ahmad. Hafal Sunan Al-Baihaqi. Ni saya tanya sendiri kepada beliau. Quran tak kira lah. 30 juzuk dalam kepala ni. Jadi macam baca Fatihah. Punya kuat ingatan dia. Dan baru ni dia dibedah kepalanya. Sebabkan kerana dia sakit, bedah kepala. Alhamdulillah. Tidak hilang sikit pun daripada apa yang dia ingat. Tak hilang sikit pun. Kesan. Ajaib betul. Ini min ujubatiz zaman beliau ni.
Satu hari waktu tu saya masih baru lagi di Azhar. Baru lagi dalam beberapa tahun di Azhar. 3 tahun ke 4 tahun di Azhar. Lalu saya ke kelas beliau di Iskandariah. Selalunya selepas kelas dia akan keluar masuk ke bilik sebelah kiri. Keluar dari bilik di Mainak Syarqi. Mainak Syarqi, naam. Di Mainak Syarqi dekat dengan Masjid Sidi Mursi, Abdul Abbas, guru Imam Ibn Athaillah. Dan satu masjid ni tempat Syekh mengajak Sahih Bukhari setiap minggu. Jadi saya ni setiap minggu saya akan pergi situ. Setiap minggu saya akan pergi ke Iskandariah mengaji dengan Syekh. 2 tahun saya pergi setiap minggu. Seminggu 2 kali saya akan pergi naik kereta api. Balik mesti demam. Bahkan kereta api ayam. Kereta api ayam tahu RM5 satu naik. Balik tingkap tak ada. Sejuk, meringus hidung-hidung sampai ke Herah. Sejuk. Tiap-tiap minggu balik demam. Lepas tu minggu pergi pula Isnin dengan hari Sabtu. Isnin Sabtu saya akan pergi. Jadi bila Syekh keluar daripada kelas, biasanya Syekh akan masuk bilik belah kiri. Bilik untuk Syekh tambut tetamu. Tapi hari ni saya ikut Syekh sorang-sorang. Dulu ada anak murid ikut, ini tak ada anak murid ikut. Syekh masuk bilik belah kanan. Bilik belah kanan ni bilik penjaga masjid. Syekh masuk bilik tu. Syekh nak berehat. Syekh buka jubah Syekh waktu tu. Saya pun terus ketuk pintu minta izin nak masuk. Bila saya masuk, Syekh tanya, "Nak apa Muhammad?" Saya kata, "Maulana, saya kalau boleh nak sikit apa yang ada dalam badanmu berada dalam badanku." Saya kata, "Buka mulut." Saya memberniat tu pun sebenarnya. Berniat dah tu. Tapi saya sebut cara kinayah lah. Dia kata, "Buka mulut." Saya pun buka mulut, Syekh pun ambil ayat sikit. Ambil sikit je. Syekh buhlah mulut saya. Macam tu. Bukan tuih ni. Bodoh Wahabi ni. Baik tuan-tuan, saya nak tanya balik. Apa masalah dia tu? Jijik. Tuan-tuan jijik. Saya tak jijik. Dan bukan ayat liok Wahabi pun. Kalau ayat liok Wahabi saya jijik semua. Itu jijik saya. Saya masuk mulut tu, buh dalam mulut saya. Dia buh. Ni, dia bubuh kat gigi saya ni. Kena ni mulut saya ni. Habis. Kemudian ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syekh doakan. Selesai. Sampai hari ni, Maulana Syekh baik dengan saya. Baik sungguh-sungguh. Baik sungguh-sungguh. Baru ni saya pergi ke Iskandariah, tak sempat jumpa Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is. Kerana beliau ada urusan di luar. Saya telefon beliau. Telefon tu ada anak murid saya telefon bagi tahu, kata saya nak cakap dengan Syekh. Bagi tahu saya tu saja, terus dia bagi kat Syekh. Syekh pun cakap, Syekh kata, "Syekh Muhammad," dia kata, "kenapa kamu tak bagi tahu kamu nak mai? Kalau kamu bagi tahu kamu nak mai, kami balik waktu ni juga." Dia kata, "Kami balik awal lagi daripada waktu sepatutnya." Dia duduk di Manufiah waktu tu Syekh. Syekh pergi ke Manufiah, jauh juga daripada Iskandariah. Dia kata, "Kalau kamu bagi tahu kamu nak mai awal, kami dah sampai ke Iskandariah, saya pun tak mau nak ganggu Syekh. Saya kata, kalau kamu beritahu kami akan balik awal dulu ke Iskandariah." Tak, saya duduk Ustaz je Syekh. Datang ni nak jumpa, kalau rezeki jumpa saya jumpa. Tapi dia boleh cakap dengan telefon pun alhamdulillah. Dan Syekh masih ingat lagi alhamdulillah. Dan Syekh pernah doa pondok saya di Bedu. Dia pernah pergi ke Bedu. Macam tu cerita dia. Bukan nak bituang dalam ayat tu macam tu. Baik tahnik orang, tahnik budak. Dengan apa tuan-tuan? Dengan ayat liok Tok Guru. Kan tahnik kan dengan ayat liok Tok Guru. Baik bila tahnik tu kat budak Ustaz. Baik apa beza budak? Budak tu kan orang, kamu pun orang juga kan? Macam mana ayat liok waktu budak boleh, kamu tak boleh pula waktu tu? Tu kata kalau bodoh simpan sikit. Yang kedua tuan-tuan, tuan-tuan menikah dengan bini tuan-tuan, tak payah tanya lah tu kan. Kalau cium bini kita, cium mulut kita, kena ayat liok dekat mulut kita. Kita tuih. Macam tu. Itu tak apa pula. Bang, sudah Wahabi ni. Mai kat dia pergi tuduh kita minum air elok macam ni. Buah air elok macam ni. Tui. Saya kata, kau ajak Wahabi ni. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok mereka tulis, dia bukan dengar ni. Kalau mereka dengar pun mereka inat sebenarnya. Mereka inat dalam hati ni ada ulat penyakit sebenarnya. Benci dengan apa yang dilakukan oleh ulama dan juga awliya. Lepas tu suka cari jalan. Macam tu ahli sunnah wal jamaah. Macam tu orang yang nak bawa sunnah Nabi SAW, mustahil. Dan ni yang diajar oleh para guru mereka. Diajar buruk adab dengan siapa sahaja.
Dia ajar buruk adab dalam percakapan, dia ajar buruk adab dalam perbahasan, dia ajar buruk adab dalam pergaulan dengan umat. Macam ni nak jadi pembimbing kepada umat, dan mustahil mereka tak akan boleh bimbing umat, dan tidak ada wali di kalangan mereka. Itu kena faham begitulah. Tamam? Tidak akan ada wali di kalangan. Kalau ada wali di kalangan mereka, dia tak akan buat macam tu. Sebab tu tempat tak ada. Jadi dia tak tahu. Boleh? Yang terakhir sikit lah, habislah. Membanyakkan ziarah kepada kaum kerabat serta ahli keluarga, insya-Allah kita akan sambung pada malam ini kalau diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ada sikit saya baca sikit. Nah, telah diriwayatkan bahawa seorang lelaki yang telah kematian ibu ayah dalam keadaan dia menderhakai mereka berdua. Namun pada setiap Jumaat dia sering menziarahi mereka serta mendoakan keduanya dengan kebaikan, maka diampunkan dosanya oleh Allah serta dicatatkan dia termasuk di kalangan anak-anak yang berbakti kepada kedua ibu bapanya. Ingat, kalau kita ada derhaka kepada ibu ayah, jangan lupa ziarah mereka setiap masa. Moga-moga dengan barakah ziarah tadi Allah ampun dosa kita. Ini seperti disebut oleh Al-Imam Muwafaquddin Osman dalam kitab beliau. Kata ada anak yang derhaka kepada ibu ayah, dengan cara macam mana dia nak menebus kembali benda tadi? Menziarahi ibunya sentiasa, ayahnya sentiasa. Moga diampunkan dosanya. Dan selalu sedekah untuk ibu dan ayahnya. Selalu melakukan taat, dihadiahkan kepada ibu ayahnya. InsyaAllah Allah Ta'ala akan ampunkan dia pada waktu tersebut. InsyaAllah. Tamam? Yang ke-14, bersabar ketika melihat kubur kekasihnya serta tidak menyalahkan takdir dan redha dengan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, ini kena sabar. Kalau kita pergi ke kubur orang yang kita kasihi, sabar banyak-banyak. Nah, jangan meronta-ronta, jangan macam-macam. Yang ke-15, meninggalkan daripada perbuatan niyahah, iaitu menjerit serta mengoyakkan pakaian. Ini kerana ianya adalah perbuatan golongan jahiliah yang diharamkan dalam Islam. Naam, menangis, naam ni adalah istidrak maksudnya, jawab kepada soal muqaddar ataupun dengan makna lakin. Naam dimakna lakin, ya, tetapi menangis yang tidak disertai dengan pekikan dan lolongan tidaklah dilarang dalam syarak. Karena menangis tadi adalah fitrah. Kalau kita pergi ke makam orang yang kita kasih, menangis saja, keluar air mata, sedih, terisak-isak, maka itu tidaklah bermasalah dan tidaklah perkara tadi diharamkan. Yang diharamkan adalah terpekik, terlolong, koyak baju dan seumpamanya. Baginda Nabi SAW pernah menangis ketika melawat kubur ibunya Sayyidatuna Aminah alaihassalam. Nabi menangis macam mana keadaan duduknya? Duduknya dengan menekupkan kaki Nabi diangkat, lutut Nabi diangkat ke atas, dan Nabi memeluk lutut dan menekupkan kepala Nabi SAW, bersedih mengingati ibunya Sayyidatina Aminah alaihassalam. Juga baginda pernah menangis ketika kewafatan anaknya yang tercinta Sayyiduna Ibrahim alaihissalam. Yang ke-16, menjaga lidah kita daripada mencela musuh kita yang telah mati jika kita melalui kuburnya. Ingat, ini kerana baginda Nabi SAW melarang seorang mencela orang yang telah mati. Kita di dunia ni musuh sungguh dengan Wahabi. Contoh, lalu tengok lalu kubur Syekh Wahabi seorang, jangan cela. Doakan dengan kebaikan kepada dia. Moga Allah Ta'ala ampunkan dia, moga Allah Ta'ala berikan kepadanya kelepasan dan seumpamanya. Itu akhlaknya yang lebih baik. Jangan lalu-lalunya, ni Wahabi tu apa ada. Tak ada siapa lawak. Kan dulu di dunia kan dia kata jangan lawak kubur, kerana lawak kubur kan bid'ah. Lah ni dia rasa. Dia jangan sebut itu. Sebut dah lah ni, kan? Tapi jangan sebut lah nanti. Mengelakkan diri daripada bergembira ketika di perkuburan. Ni jaga-jaga. Ini selalu kita buat ni. Wildan, di kubur gelap, balik kubur gelap, masuk kubur gelap, alhamdulillah. Masuk kubur gelap, masya-Allah, tu wali Allah Taala kan. Dengan nak kubur ni gelap pada waktu tu, masya-Allah, ni ajaib Moga-moga gelap sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Amin lah Wildan ni. Gelap tu maksudnya gembira dengan takdir Allah Taala tu. Ini kerana tangisan lebih utama dilakukan pada tempat sedemikian. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya adalah kezaliman dan kekurangan yang nyata. Telah diriwayatkan bahawa seorang saleh telah melihat seorang bergembira ketika menghadiri jenazah, maka beliau bersumpah tidak akan bercakap dengan orang tersebut selama 3 hari. Itu dia. Pergi kat orang lawat jenazah ni, dia duk pergi bergelak kat situ. Ramai kan orang kita macam tu. Hak sedih ni keluarga bukan main sedih lagi, tumpanglah sedih sama. Dia dah pergi bersembang seronok waktu tu. Duk pergi lawan cucuk, lama tak jumpa awak, segak gelak kepala otak dia. Ni rumah orang mati ni. Kena jaga adab kan waktu pergi rumah orang mati.
Ni kita duk berseronok di rumah orang. Yang keluarga duk sedih, kita duk seronok kat luar. Hati-hati tuan-tuan semua. Ni banyak berlaku dalam masyarakat kita. Nah, duk sibuk bersembang kat luar. Baca Quran. Kan baca Yasin elok pada waktu tu. Baca je Yasin ni pada duk menyembang kosong pada waktu tu, boleh bergelak tawa pada waktu tu di rumah tetamu ataupun rumah tuan rumah yang sedang bersedih pada waktu tu. Raikan perasaan dia. Cuba kita tengok di tempat tu. Jangan tengok orang main duk bergelak di rumah kita. Macam mana perasaan kita pada waktu tersebut? Kita nak buat apa? Ambil tempat tadi, letak ke tempat kita. Tu insya-Allah kita akan mula fikir pada waktu tu. Masalah kita tak pernah letak tempat tu di tempat kita. Tu yang kita jadi tak ingat apa. 18. Kata guru saya yang mulia Allamah Murabbi Dr. Ahmad Mamduh hafizahullah taala, dianjurkan agar kita tidak terlalu kerap melawat serta menziarahi maqam para aulia. Ianya dilakukan dengan kadar waktu yang munasabah bagi mengelakkan penziarah tersebut bersifat kurang adab serta hilang rasa rindu disebabkan terlalu kerap melawatnya. Ini adalah untuk beramal dengan sabda baginda Nabi SAW, zur ghibban tazdad hubba. Maksudnya jarang-jarangkan lawat, maka akan bertambah perasaan cinta. Ini adalah di antara adab yang dan tata susila ketika berziarah ke makam, sama ada orang soleh atau kaum kerabat seseorang. Jika seseorang dapat melaksanakan adab-adab ini, maka baginya kebaikan dan keberkatan yang luas serta akan mendapatkan manfaat dengan ziarahnya tersebut, insya-Allah. Tamam? Insya-Allah kita akan sambung fasal tata cara menziarahi makam para aulia dan ahli keluarga baginda Nabi SAW secara amali. Nanti insya-Allah malam ni kita akan tahu ni, dan nak habislah kitab insya-Allah sikit je. Kitab ni mungkin malam ni tak tahu nak boleh khatam ke tak, rasanya boleh ke. Bagi kita tak akan baca doa-doa tu, saya akan tunjuk sahaja. Bagi tahu je insya-Allah kalau kata rezeki peluang malam ni boleh khatam kitab ni, tak banyak dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap terima kasih banyak kepada semua kerana sudi mendengar dan juga memberikan perhatian dengan pengajian kita pada hari ini. Insya-Allah malam ni seperti biasa selepas maghrib kita akan sambung pengajian al-ibanah wal ifadah. Mungkin tak akan selesailah kita ibanah ifadah ni kerana banyak lagi. Tapi kita baca sekarang yang kita mampu, dan kemudian bakinya nanti kita akan buat live di Facebook. Jadi buaya semua boleh ikuti secara langsung di sana. Nanti kita akan buat iklan ya, sambungan bagi pengajian kitab ni sehingga selesai. Dan insya-Allah kalau ada rezeki lagi akan disambung lagi di masjid ni insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.